Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Channel mana lagi kalau bukan Cik Wan Channel. Dan kali ni dalam Seram Mistik bersama Cik Bunga, Cik Bunga akan berkongsikan satu pengalaman seram yang taklah baru sangat, dalam 2-3 minggu lepas jadi kat Cik Bunga. Okay, kalau korang nak tahu apa cerita dia, sebelum tu jangan lupa untuk like, subscribe dan hit the notification button bell untuk mendapatkan update selanjutnya daripada Cik Wan Channel. Okay guys, cerita dia macam ni. Actually, dia bukanlah orang kata macam cerita-cerita macam mana nak cakap. Dia actually jadi macam ni. Cik Bunga ada melalui satu kawasan yang dekat area-area sini. Tentu nak pergi kedai. Okay, macam pada sini lagi kamu sebelang lah orang kata kan. Nak pergi beli rokok lah. Nak beli rokok dekat kawasan tu. Dia ada actually boleh melalui 3 jalan. Actually boleh lalu jalan besar ataupun jalan kampung lah. Jalan besar pun lah kena pakai helmet bagai. Dah ada jalan dekat jalan kampung, buat apa nak susah-susah kan. Tapi 2 jalan kampung ni memang orang kata agak creepy lah kan. So sebabkan Cik Bunga malas nak lalui satu lagi jalan. Sebab jalan tu dia melalui macam anak sungai, ada jambatan kecil, ada anak sungai. Cik Bunga malas jalan tu sebab Cik Bunga tahu kat situ Cik Bunga akan nampak yang bungkus tu. Aku memang tak nak tengok bungkus tu. So Cik Bunga lalui satu jalan ni. And yang satu lagi jalan ni pula dia macam kebun lah, tak adalah jauh sangat, dalam 10 meter 20 meter macam tu je daripada lampu jalan yang ada kat situ. Tapi daripada dulu lagi Cik Bunga dekat Tampar ni sampai sekarang dekat area situ memang tak pernah ada penerangan. Okey, maksudnya tak ada lampu jalan. Dia kena melalui macam kebun. Dan kalau dari belah sini, okey, mana kanan Cik Bunga, di situ ada pohon-pohon besar. Dan ada satu pohon yang paling besar dan tinggi yang kita panggil pokok jejawi lah. Mungkin ada semua panggil pokok ara, ada semua panggil pokok beringin kan. Macam kat sini dia panggil pokok jejawi. Kalau macam kat tempat Cik Bunga, kampung Cik Bunga, kita panggil pokok ara. So lalu kat situ, dan memang kat situ macam mana ya, lampu pakai lampu yang terang lah. Sekalipun katakan kau macam naik motor pakai lampu warna putih, bukan lampu kuning macam biasa kan. Lampu putih tu still tak cukup untuk menerangi kawasan tersebut. That means cahaya lampu motor ke lampu kereta tetap malap di dalam kawasan tu. Di kawasan tu je lah. And then memang kat situ memang banyak lah orang kampung ternampak kan, penampakan-penampakan tertentu di situ. Bukan jarang lah, selalu juga Cik Bunga nampak. Tapi macam abaikanlah, tak ada apalah, lantak mampus lah kau kat situ kan, tempat kau kan, aku nak lalu je pun kan. So Cik Bunga lalu lah satu malam tu nak pergi kedai. Sebab di situ ada sebuah rumah yang macam ada kedai buncit lah, dalam macam kata CVI kampung lah macam tu kan. Dan dia lalu situ, masih lalu pergi tak ada apa. Memang serius tak ada apa kan, tak ada nampak apa pun. Just macam biasalah, gelap dia macam selalu lah kan. Sorry. Then Cik Bunga pun lalu macam biasa, tak ada apa pun jadi kan. And then masa balik tu pun daripada jauh Cik Bunga nampak macam okay, memang kat situ ada satu pokok macam Cik Bunga cakap tadi lah, pokok jejawi tu kan. Pokok tu tinggi, memang tinggi. And Cik Bunga tak sengaja macam mana kayak dia. Dan memang tak sengaja lah, ternampak kan, tak sengaja lah kan, ternampak lah satu sosok. And then dia adalah satu sosok hitam tinggi, hitam besar dan tinggi. Maknanya dia tinggi dia melebihi pokok kat situ. Cik Bunga ternampak, tak sengaja lah. Dah kita lalu jalan tu, of course lah kita ternampak kan. So
Asal pulak sakit tekak tiba ni. Rasa corang tengok. Tapi sebelum tu korang boleh tengok lah kat mana Cik Bunga shoot sekarang ni. Okay, nampak kat mana Cik Bunga shoot sekarang. Gila kan. Okay. Lalu lah ternampak kan. Ternampak just macam dah hati kata aku tak kacau kau, janganlah kacau aku nak lalu kan. Kau ke tepi lah, kau kat tengah jalan. Kenapa? Sebab dia benda tu yang masa Cik Bunga nampak, dia bukan dekat tepi pokok, dia kat tengah-tengah jalan. Dia berdiri kat tengah-tengah jalan. So macam agak kasar lah kot agaknya Cik Bunga cakap ke apa ke masa tu kan. Cik Bunga macam Cik Bunga kata aku nak lalu kat tengah jalan, kenapa? Kau nak bagi aku terkejut? Kau ingat aku terkejut? Macam tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Then lalu je lah. Lalu lalu jalan. Lepas sampai ke rumah, okey, tak ada apa, relax apa semua. Keesokan pagi dia, keesokan pagi dia, kaki Cik Bunga sebelah kiri sakit, tak boleh jejak. Macam kalau kita nak berjalan ke nak berdiri kan, kalau kita macam kita duduk ke apa, kita nak bangun kan, kita nak letak kaki kita macam ni kan, macam ni. Mestilah macam gini lah pegang. Korang faham lah, korang tahulah macam mana kalau korang tengah duduk ke apa, korang nak bangun, nak letak kaki tu, nak setting kaki tu macam mana. Cik Bunga tak boleh. Orang kata kaki tu letak tu tak boleh lurus macam biasa tau. Dia jadi macam Cik Bunga macam bukan mengekut, dia macam kita macam lebih kurang lah macam tu. Dia rasa dia macam orang kena apa, macam mana nak cakap ya, kalau bahasa kat sini orang panggil tarik mengkarung. Dia macam cramp lah, cramp. Dia macam cramp. Dia macam Cik Bunga kena ejah dulu macam mana baru boleh pijak lantai tu macam biasa, tapi dia tak rasa sakit. Okey. Tapi bila duduk ke baring, dia tak ada rasa apa. Dia just bila tengah berdiri, nak berdiri tu sebelah kiri saja masa tu sakit. So tak tahulah kan, macam adalah ni silap apa ke kan, malam tadi tidur sejuk sangat ke kan. Orang kata fikir positif lah kan. Okey, gosok-gosok lah kan. Kita dah kita pun pandai menggosok, pandai berurut kan. Kita berurut lah kaki walaupun hati kenapa ya kaki ni tak elok-elok lagi kan. Tapi macam tak adalah fikir yang pelik-pelik ke apa ke, tak ada. Cik Bunga tak ada fikir sampai ke situ. So berlalulah sampai 2-3 hari juga rasanya. 2-3 hari 2-3 hari lah lebih kurang macam tu lah kan. Sakit kaki tu kan. Sampailah sebelum tu malam memang rasa macam ada orang kat sebelah Cik Bunga apa semua. Malam kan rasa macam bukan di baring kat sebelah lah, rasa macam macam orang tengok. Macam kita baring, kita nak tidur tu, korang faham tak? Macam kita baring nak tidur tu, and then ada orang tengok kita betul sini kat muka kita kan. Rasa korang faham tak macam mana rasanya? Kita kan macam boleh, tak tahulah korang mana yang sensitif mungkin faham kot. Dia akan rasa macam ada something kat depan kita, ada something kat depan kita kan. Something tu dekat sangat dengan kita kan. Dia rasa macam tu. And then dah asyik rasa macam tu. Tu Cik Bunga pun pelik, kenapa tak hilang sakit ni kan. Cik Bunga pun minta tolong kepada seorang adik, kepada kawan lah, adalah kan, minta tolong sebab adik kawan Cik Bunga pun kira macam boleh lah, pandai lah orang kata kan, minta tolong dia kan. Itu pun setelah 3 hari ke 4 hari rasanya Cik Bunga rasa sakit. Dia time duduk baring tak sakit tak ada apa, dia cuma susah nak bangun, susah nak berdiri. And kalau berjalan tu dia sakit. Dia macam tu tak orang yang rencot, kaki rencot. Mana aku cakap je bahasa Melayu dia, macam dia macam tu lah kan. Macam susah nak kaki tu nak macam normal lah, kaki tu macam normal. Ni macam kaki, so itu lah macam kaki orang cacat lebih kurang macam tu lah. Tiba-tiba kan, ya ke betul ke ayat aku ni? Kang
viral pula tak, lebih kurang macam tu lah. So malam tu sebab dah tak tahan sangat sakit dia dan pelik kenapa Cik Bunga apa mintalah tolong. Macam tadi baru tu tergerak hati macam nak minta tolong. Baru time tu tergerak hati kata benda ni ada kaitan dengan benda-benda yang kita tak nampak kan. So Cik Bunga pun mintalah tolong dengan kawan adik Cik Bunga ni lah, minta tolong kat dia, cuba tengok kan apa yang tak kena kaki kan. Dah 2-3 hari ni sini ya, susah nak berdiri. Yelah susah nak berdiri, sakit bila nak berdiri kan. So tak sempat adik dia cakap apa, bapak dia lah, bapak kawan Cik Bunga ni, duduk kamu duduk, kamu daripada mana, kamu ada ke mana apa semua, lebih kurang macam tu lah kan. Tu Cik Bunga pun macam lah yang kaki Cik Bunga gini, Cik Bunga daripada mana, balik pada mana jadi macam ni kan. Rasanya time tu keluar pun dalam pukul 9 lebih 10 macam tu lah. Tak ada macam selalu kadang pukul 11-12 malam Cik Bunga keluar kan. Tak ada, cuma awal sebab masa tu tak silap malam tu hujan. Malam yang Cik Bunga keluar tu rasanya lepas hujan ke main timis ke macam tu lah. Dia pegang ni Cik Bunga sakit sangat bila pegang kan. So terjadi orang kata start lah macam nak proses mengubat tu lah orang kata kan. Sebab menurut adik kawan Cik Bunga ni dengan dia punya bapak dia cakap yang Cik Bunga dah langgar ke, bukan langgar, Cik Bunga tomoy katanya. Mereka macam aku tendang dia lah, Cik Bunga tendang benda tu, dan benda tu marah. Kebetulan katanya Cik Bunga tengah menganga apa ya, mungkin aku tengah bercakap ke menyanyi. Sebab Cik Bunga kalau naik motor, kalau tempat yang macam tu aku suka menyanyi kan. So benda tu masuklah ikut mulut katanya kan. Salah satu sebabnya adalah kenapa, sebab dia marah. Mungkin Cik Bunga tendang dia sebab kata kawan adik Cik Bunga ni dengan dia punya bapak dia cakap yang Cik Bunga dah tomoy benda ni, AKA tendang lah kot kan. Takkan aku nak tumbuk pakai tangan, aku tengah bawa motor, that's me. Yelah, so mungkin kaki kiri Cik Bunga ni yang tendang. Padahal aku tendang ke, aku langgar ke, tak ingat. Rasanya mungkin langgar kot, pakai lutut. Tak, lebih macam tu lah, something like that lah. Kata dah tomoy benda ni lah, dan benda ni marah lah, sakit kan. Itu yang dia ikut ubat-ubat. And di sini Cik Bunga dah lama tak, orang kata bukan kerasukan you guys, tapi ini lebih kemasukan ataupun bukan kemasukan. Ini orang kata mediumisasi lah. Cik Bunga mediumisasi, macam medium lah. Jadi medium antara benda tu masuk, Cik Bunga sedar. Kalau kita kena masuk, kita tak sedar apa kita buat. Tapi Cik Bunga sedar benda ni masuk. Benda ni cakap alasan dia sebab Cik Bunga nampak. Cik Bunga nampak dia. So kau nak tahu, orang yang senang nampak ni, yang senang nampak, senang merasa benda-benda ni, actually benda-benda ni suka. Dia suka. Dia bukan suka, dia antara dua, suka ataupun tak suka. Macam dalam kes Cik Bunga ni, dia senang, dia suka sebab Cik Bunga nampak dia, satu lagi sebab Cik Bunga tak sengaja tertendang dia. Dia marah lah kan. Lepas tu mungkin masa tu juga Cik Bunga mungkin kasar lah kot, apa ni, cakap dah hati kan. Sebab yelah, korang bayang ya, korang tengah drive ke, tengah bawa motor ke, tiba-tiba korang ternampak benda-benda macam ni kat tengah jalan. Ini kes ni untuk mereka yang sensitif lah, macam yang senang nampak kan, yang tu untuk yang senang nampak lah. Korang bengang tak? Korang dah nampak tiba-tiba dia kat tengah jalan, korang nak ada jalan tu, tiba-tiba dia kat tengah jalan, korang marah tak? Confirm lah, mesti tipu lah cakap kalau kita tak ada sikit nada marah tu, kita tak ada sikit rasa marah tu. Cik Bunga pun aku juga silap juga masa tu sebab Cik Bunga marah kan. Mungkin masa tu mungkin tak sedar lah yang Cik Bunga dah macam langgar dia ke kan, pakai kaki. Naasnya kaki kiri Cik Bunga sakit 4 hari lah, lebih kurang 4 hari kaki Cik Bunga sakit.
gara-gara benda tu marah, Cik Bunga langgar dia. Mungkin Cik Bunga langgar dia tu terkena kaki kiri dia tau. Sebab Cik Bunga sakit sebelah kaki kiri je. Susah nak berdiri. Nak berdiri lama sakit. Kalau macam duduk tak ada apa, macam duduk kan, dia bila jejakkan tapak kaki tu dia sakit. So ubatlah adik kawan Cik Bunga ni, ubatlah kan, dengan bantu bapak dia sekali lah. Ubat tu adalah orang kata sikit komunikasi lah dengan benda tu kan. 2-3 kali juga benda tu masuk rasanya. Dia masuk kan, ada juga benda lain masuk, tapi Cik Bunga tak cerita pasal yang itulah. Itu abaikan, sebab tak penting. Sebab yang Cik Bunga nak cerita tu pasal yang makhluk yang besar, hitam tinggi yang masuk ni. Dia bukan, aku nak sebut nama pun takut tiba aku dah lekat luar. Dia bukan HR tau. Kalau korang faham lah maksud HR kan, nanti kat description box Cik Bunga tulis lah apa maksud HR. Dia bukan HR, dia bukan galah panjang. Cik Bunga tak tahu dia apa benda, just macam benda hitam tinggi besar. Lebih kurang macam itulah. Orang kata macam penunggu ke apa, lebih kurang macam itulah kot kan. Bawa alam tak tahu. Tiba angin je kuat. Serius weh, tiba angin kuat weh. Korang boleh tengok kan sekeliling Cik Bunga. Okay, nampak? Tak tak? Okay. Macam itulah, dia macam sebab dengan Cik Bunga nampak dia, and dia sebab Cik Bunga langgar dia, ubat. And then orang kata taklah benda tu rasa sakit tu hilang terus dalam masa 15 minit. Oh hebat, magic tu, cerita TV ke apa kan. No, dia ambil masa juga nak hilang benda tu kan. Selain tu Cik Bunga pun ulot jugalah kan. Cuma yang seramnya tu sebab lepas dah buang benda tu, dah kayaknya dah bersihkan Cik Bunga lah kan, daripada arah sana. Okay, kau nampak sana, nampak tak sana tu, kau pasal kat situ ada pokok tau, pokok tinggi. Dekat pokok tu Cik Bunga nampak benda tu, benda yang Cik Bunga langgar tu lah, yang Cik Bunga tomol tu berdiri kat situ. Apa yang buat Cik Bunga yakin tu dia sebab satu, masa Cik Bunga turun, sebelum berubat tu, tak ada apa-apa pokok tu, tak ada apa-apa. Lepas dia dah keluar daripada Cik Bunga, baru nampak benda tu. Memang time tu memang Cik Bunga tak nak pandang sana, memang takut. Okay, nampak situ actually ada pokok. Kat situ actually ada pokok, kat situ Cik Bunga. So okay, macam bapak kawan Cik Bunga ni halau lah dia kan. So dia pergilah kan, macam nak apa lagi kan, yang kacau apa semua, lebih kurang macam tu lah, samping bla bla bla. Cik Bunga pun nak minum air, air ubat, air penawar apa semua kan. Okay, macam benda ni ikut lah, macam ketempelan lah, bak kata Indonesia, ketempelan. Kalau bahasa Melayu tu apa ya kot? Dia macam orang kata lebih kurang macam tertegur lah, tapi benda ni dia mengikut Cik Bunga kan. So memang Sisi dah lama tak jadi kes-kes macam ni. Memang dah lama sangat Cik Bunga tak kena benda macam ni. Banyak gangguan-gangguan gitu, biasa-biasa je. Itu biasalah kan. Orang kata dia tak adalah sampai tahap yang mengikut balik tau. Ini boleh mengikut balik rumah. Dan yang peliknya, Cik Bunga tak nampak. Dan kalau korang nak tahu, selalunya orang yang sensitif ni, orang yang mudah ternampak, mudah mendengar, mudah terasa ke, tak kisahlah daripada dia rasa orang yang mana, dia kalau nak detect untuk diri sendiri tu memang susah. Kadang kita tak tahu pun ada benda dekat kita. Macam kita kalau tengok orang, kadang kita nampak
Tapi terpulang juga pada orang tu, dia nak bagi tahu kat tuan punya badan. Sebab macam Cik Bunga jarang nak bagi tahu. Kan, kecuali dah terpaksa ke apa ke, baru Cik Bunga bagi tahu. Macam orang tu dah minta tolong ke apa, baru Cik Bunga cakap. Kalau tak, selagi tak daripada tuan punya badan, Cik Bunga buat bodoh, yang lantak kau je, yang kena kau bukan aku. Gitu. Dia mungkin bunyi nampak macam pentingkan diri, tapi sebenarnya kita tak nak terlibat dengan apa-apa masalah. Kita tak tahu itu temurun ke apa ke kan. Kita tak nak, takut benda-benda ni. Kadang-kadang benda-benda ni mendatangkan masalah. Bukan kadang-kadang yang mendatangkan masalah pun, benda-benda halus ni actually. Lebih kurang macam tu lah kan. Tapi orang kata kalau untuk di sini tu memang payah lah kan. Sama juga kes yang Cik Bunga lalu ni, memang tak sedar. Cuma malam tidur tu rasa macam ada sesuatu kat muka lah, macam tu kan. Lebih kurang rasa macam tu. Tapi kelibat-kelibat dia ke apa ke tak nampak. Cik Bunga tak nampak. Sampailah Cik Bunga minta tolong, barulah Cik Bunga dinampakkan. Sebab macam masa dia berkomunikasi melalui Cik Bunga tu pun, sebab Cik Bunga, kalau orang kata kita jadi mediator, orang macam medium, tempat antara lah, bahasa kasar dia tempat antara kan. Kalau mediator apa semua orang bukannya faham juga. Tapi rakyat Malaysia semua dah pandai kan, dah faham kan. Dia kalau kita rasukan, kita tak sedar apa kita buat. Tapi ini Cik Bunga sedar apa yang Cik Bunga buat. Cuma orang kata 50-50 ke dah 60-40 ke masa tu. Bukan macam tu lah. Tapi Cik Bunga nampak lah apa yang jadi kan. Dan Cik Bunga tahu sosok apa yang cakap melalui Cik Bunga masa tu. Memang benda tu hitam sangat, besar, tinggi, lebih tinggi pada pokok. Memang adalah hampir-hampir ada adegan bergelut lah juga kan. Kata adik kau Cik Bunga ni dah buka langkah nak silat lah, lebih gitu kan. Tapi Alhamdulillah tak ada apa jadilah kan. Dan lepas tu malam tu pun macam memang nampak dekat luar rumah. Sebab rumah Cik Bunga kan tingkat atas sekali. Sebab benda ni pun tinggi. So memang Cik Bunga kadang sebelum tidur, Cik Bunga tingkap tak tutup. Orang nak bagi angin luar masuk kan, tak tutup. So lepas dah berubat kat bawah tu, dah bersih-bersih apa semua, dan naik atas, Cik Bunga mandi, urut kaki. Memang nampak lah macam ada macam tingkap balcony dekat luar tu, macam gitu, benda berwarna hitam tinggi. Dan Cik Bunga tahu itu dia. Cik Bunga dah hati, Astagfirullahaladzim, aku dah tak ganggu kau, kau baliklah ke tempat kau. Aku tak nak kau ganggu aku lagi, tolonglah kan. Aku dah minta maaf kalau aku buat silap, kalau aku ada buat salah kan. Lebih kurang macam itulah Cik Bunga niat hati kan. Dalam 2 hari lah Cik Bunga nampak itu. Lepas tu Alhamdulillah kaki pun beransur-ansur pulih, beransur baik. Dan gitulah kan. Cuma orang kata apa yang Cik Bunga kongsikan ni, apa yang Cik Bunga nak korang tahu, ataupun kau boleh nak korang ambil iktibar dan pengajaran dia daripada sini, ke mana-mana tu, tak kira ke mana, macam kita jagalah juga apa ni, perkataan kita, mulut kita kan. Lepas tu orang kata minta izin lah. Orang kata macam bukanlah macam tapi tu, bukanlah macam tu. Maksud Cik Bunga macam kita hormat tempat tu kita lalu kan. Macam Assalamualaikum, tempat lalu macam tu lah. Lebih kurang lah, pulang lah pada korang nak balik macam mana kan. Lepas tu satu lagi, bak kata kawan Cik Bunga, dah nampak diam, jangan tegur. Silap Cik Bunga masa tu, Cik Bunga nampak. Lepas tu Cik Bunga marah. Tapi kalau orang kat tempat Cik Bunga pun mungkin marah kot. Tadi pun, tadi pun mau jalan situ kan. Kalau confirm, sebab nasib baik Cik Bunga dah nampak. Kalau Cik Bunga tak nampak, tadi bermuncul, memang jatuh situ. Memang jatuh motor, memang jatuh. Tak tahu lah niat dia nak mencelakakan ke apa ke, wallahualam. Cuma alasan kata dia sebab Cik Bunga nampak dia, satu lagi sebab Cik Bunga tomoy dia, katanya macam tu lah. So pada korang, berhati-hatilah kalau keluar ke mana, lebih lagi pada waktu malam. Tapi rasa time-time KP ni, apa kejadah kau nak keluar waktu malam, nak kena tangkap kan. So Cik Bunga ni jangan macam tu, sebab aku dekat kau serumah je. So
Alhamdulillah tak ada apa. Cuma kalau korang ada nampak apa-apa kat belakang ke, boleh bagi tahu kat komen lah ya. Tu je. So sebelum Cik Bunga akhiri video ni, Cik Bunga harap korang boleh ambil lah pengajaran daripada cerita ni, daripada pengalaman Cik Bunga ni. Korang boleh ambil pengajaran dia, iktibar dia, ambil yang jernih, bukan yang keruh. Katakan ambil yang sisi positif saja, yang negatif jangan diambil lah kan. Sebabnya Cik Bunga keluarkan cerita ni pun sebab nak berkongsi dengan korang benda yang positif kan. Apa yang positifnya, kongsi fikirlah, korang semua pun dah besar kan. So hopefully korang enjoy cerita ni. Harap korang ambil pengajaran dia. And jangan lupa untuk like, share and subscribe ke Cik Wan channel. Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Dan mungkin sesuatu sedang menemani anda. Bye. Thank you for watching guys. And jangan lupa untuk like, share and subscribe ke channel mana lagi kalau bukan Cik Wan channel. Dan jangan lupa mengikuti media sosial yang tertera di bawah. Alright.